Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 anda bersama saya Azaria Tagaya. Tajuk utama tengah hari ini. Kerajaan salurkan lebih 17 juta ringgit bantu keluarga terjejas taufan lekima. Suspek buruan polis cedera berbalas tembakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang suspek yang dikendaki polis cedera ditembak di hadapan sebuah kondominium di Jalan Genting Klang, Setapak malam semalam. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Nazim berkata, suspek itu diburu kerana mencederakan orang dan disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Kejadian berlaku jam 8.30 malam apabila suspek dikesan menaiki sebuah Proton Iswara bersama dua lagi rakan cuba keluar dari pintu utama pondok pengawal kondominium terbabit. Ketika polis cuba memeriksa kenderaan itu, rakan suspek telah melepaskan tembakan dari dalam kereta ke arah polis. Suspek bersama dua rakannya kemudiannya keluar dari kereta dan cuba melarikan diri. Suspek sekali lagi melepaskan satu das tembakan ke arah polis di hadapan pintu masuk kondominium. Bagi mempertahankan diri, anggota polis bertindak membalas tembakan dan terkena pada bahagian kaki dan badan suspek. Suspek yang cedera kemudian ditahan polis dan dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan. Polis turut merampas sepucuk pistol bersama 35 butir peluru. Siasatan mendapati suspek memiliki 3 rekod jenayah lampau berkaitan samun dan dadah. Sementara itu, 2 lagi suspek meloloskan diri. Siasatan lanjut giat dijalankan. Kabinet pada 14 Ogos lalu bersetuju menyalurkan peruntukan berjumlah 17.025 juta ringgit kepada negeri-negeri yang terjejas akibat ribut tempias daripada taufan lekima. Menggunakan istilah bagi membiayai perolehan barangan atau perkhidmatan yang berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata peruntukan adalah di bawah tabung kumpulan wang amanah bantuan bencana negara dan akan diagihkan mengikut nilai kerosakan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah pun menyalurkan 1.167 juta kepada Perlis, 3.8 juta ringgit kepada Kedah, 2.02 juta pada Pulau Pinang, 165,000 untuk Perak dan 1.107 juta bagi Selangor dan 367,000 untuk Terengganu dan 15,000 kepada Pahang. Peruntukan itu juga katanya akan digunakan untuk memberikan wang ihsan antara 200 hingga 500 ringgit mengikut tahap kerosakan kediaman. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga katanya menyalurkan 300 ringgit bagi mangsa menerusi tabung bantuan segera Jabatan Kebajikan Masyarakat. Beliau turut menyarankan agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana supaya memperkemaskan sistem amaran awal bagi mempertingkatkan kesiapsiagaan. Terdahulu beliau menziarahi keluarga Allahyarhamah Marziah Cik Omar yang maut ketika kejadian ribut di Jitra, Kedah. 60% daripada 16 hektar hutan gambut yang terbakar di Kampung Tanjung Adang, Gelang Patah, Johor telah dipadamkan. Kejayaan itu dicapai hasil kerja keras 70 pegawai dan anggota bomba yang bertugas 24 jam sejak semalam. Untuk perkembangan terkini, kita berlintas langsung dengan wartawan Zahir Senapiah di pos kawalan di Dewan Raya Kampung Pekajang, Gelang Patah. Zahir, apa maklumat terkini yang boleh dikongsi? Terima kasih Azaria. Di Sri Pentas, saya kini berada di pos operasi kejadian kebakaran di Kampung Pekajang di Gelang Patah ini, di mana ada kabar yang menggembirakan hari ini apabila anggota bomba sejak semalam bertugas berjaya memadamkan kebakaran, kira tambahan lagi 20% daripada 40%, menjadikan jumlah keseluruhan kini 60% telah berjaya dipadamkan. Ini satu kejayaan yang memberangsangkan
hasil kerja kuat daripada anggota bomba yang bertugas sejak 24 jam yang lalu. Jadi untuk mengetahui usaha-usaha meneruskan operasi ini, bersama saya adalah Tuan Fauzan Ahmad, Timbalan Pengarah Bomba Negeri Johor. Jadi Tuan boleh terangkan sikit setakat ini bagaimana proses pemadaman yang dijalankan. Okey, kita bersyukur alhamdulillah kita telah berjaya daripada 40% kepada 60% kawasan telah dipadam. Dan kita berharap progres ini akan berterusan walau bagaimanapun ia bergantung kepada keadaan cuaca dan bekalan yang ada, bekalan sumber air yang ada. Untuk makluman, sekarang kawasan ini merupakan kawasan yang tiada bekalan air terbuka. Kita terpaksa bergantung kepada bekalan air daripada tangki-tangki jentera bomba dan daripada SAJ, di mana kita menggunakan 5 buah water tanker dan menggunakan sebuah piti bomba daripada taman yang berhampiran. Dan pada masa juga kita telah pun membuat fire break, menggali parit menggunakan 4 buah excavator, di mana excavator ini diberi oleh pejabat daerah Johor Bahru untuk membuat parit-parit ni. Kalau kita lihat sekarang ni kawasan yang hitam, parit telah pun siap, dan putih merupakan kawasan parit yang kita sedang proses pembuatan. Dan apabila kerja parit ini siap, kita akan membuat parit bahagian atas dan bahagian ini untuk mengepung kawasan terbakar di sini. Dan kita jangkakan dalam 3 atau 4 hari pemadaman akan dapat diselesaikan dengan sempurna. Dan malam tadi pun Jawatankuasa Pengurusan Bencana peringkat daerah telah pun bermesyuarat, dan mekanisme pengurusan bencana di peringkat daerah telah pun dijalankan dengan baiknya. Okey, Tuan, secara keseluruhannya kebakaran terbuka di Johor ni bagaimana? Okey, di Johor sekarang ni secara purata dia sehari terdapat lebih kurang 40 kebakaran terbuka. Walau bagaimanapun kebanyakan kebakaran kecil-kecil, iaitu kebakaran lalang dan belukar. Yang besar hanyalah satu di daerah Johor Bahru sinilah. Dan kita harapkan supaya trend ini tidak meningkat, dan kita berharap supaya cuaca memberikan bermihak kepada Jabatan Bomba. Terima kasih banyak, Tuan. Azaria, itu saja laporan saya daripada Gelang Patah. Jadi kembali bersama anda di studio. Silakan. Baik, langsung dari Johor. Terima kasih, Zahir. Seterusnya, gangguan sistem di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dapat ditangani dan keadaan bertambah baik. Kesesakan di lapangan terbang juga berkurangan dan orang ramai yang beratur di kaunter daftar masuk didapati terkawal. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Penerbangan Malaysia, Raja Azmi Raja Nazuddin, dalam satu kenyataan berkata, ini berikutan tindakan Malaysia Airports untuk menangani masalah dengan menggantikan peralatan rangkaian selepas ia dikenal pasti punca kegagalan rangkaian dan sistem. Tambahnya, sejak penggantian peralatan rangkaian, terdapat kemajuan dalam kestabilan rangkaian. Gangguan sistem sejak Rabu lalu menjejaskan fungsi utama seperti sambungan Wi-Fi, sistem paparan maklumat penerbangan, kaunter daftar masuk dan sistem pengendalian bagasi. Bagaimanapun, kestabilan sistem masih dipantau meskipun sejak penggantian peralatan itu. Dan penumpang yang mengalami kelewatan penerbangan disebabkan gangguan sistem di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA atau KLIA 2 dan telah membeli insurans perjalanan atau produk takaful dari Etika Group Insurance and Takaful boleh menuntut pampasan mereka. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Kamaluddin Ahmad, berkata produk pelancongan Etika membuat bayaran tuntutan bagi kelewatan penerbangan akibat situasi seperti mogok, keadaan cuaca yang buruk dan kerosakan mekanikal syarikat penerbangan itu. Sehubungan itu, pihaknya akan cuba membantu meringankan beban pelanggan. Pelanggan boleh menghantar WhatsApp di nombor tertera dengan memberikan nombor kad pengenalan, jadual penerbangan, pas masuk dan butiran akaun bank bermula 9 pagi hingga 5 petang dari Isnin hingga Jumaat. Manakala pertanyaan semasa waktu bukan perniagaan pula boleh dapatkan melalui email tertera. Seorang pesara polis dan cucunya maut selepas kereta dinaiki merempuh trailer muatan tong gas di kilometer 38.8 Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli di Gerik.
Kemalangan berlaku jam 12 tengah malam tadi. Ibrahim Osman, 58 tahun dan cucunya Fahrin Haris Abdullah, 5 tahun yang tercampak keluar meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Greek, Superintenden Ismail C. Issa memaklumkan siasatan awal mendapati kereta dipandu mangsa dari arah Greek dipercayai terbabas ketika melalui Selekoh dan memasuki laluan bertentangan. Kenderaan mangsa kemudiannya merempuh trailer yang datang dari arah Jeli. Hujan lebat serta jalan basah dipercayai punca mangsa gagal mengawal kenderaannya. Kedua-dua mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Greek untuk bedah siasat, manakala pemandu trailer tidak mengalami sebarang kecederaan. Pantai Batu Hitam bakal bertukar wajah dan akan dibangunkan semula menjadi kawasan pelancongan utama di Parlimen Indra Mahkota. Infrastruktur sedia ada bukan sahaja diperbaiki, malah akan ditambah baik untuk menarik lebih ramai pengunjung di kawasan itu. Laporannya bersama wartawan Nur Fazilah Muhammad Sahir. Peruntukan sebanyak 2.5 juta ringgit diberi kerajaan pusat untuk menjalankan kerja pembersihan dan pembangunan infrastruktur di pantai ini. Satu daripada projek untuk mempromosi Batu Hitam ialah dengan kita menambah baik gerai-gerai makanan yang sudah sedia ada itu. Kemudian kita buat pelantar daripada gerai menuju sampai ke sisir laut, ya. Membaiki tandas dan juga menyediakan kawasan parkir yang lebih selesa. Kita berharap kita boleh siapkan program itu secepat mungkin. Menurut beliau, Pantai Batu Hitam bukan sahaja berdepan hakisan, malah sikap tidak beretika pengunjung, membuang sampah serta pembuangan sisa toksik daripada individu tidak bertanggungjawab. Justru itu, penting untuk meningkatkan kefahaman dan pemeliharaan alam sekitar dilakukan di pantai ini. Pagi tadi, Datuk Saifuddin hadir untuk merasmikan program Trash Challenge yang disertai kira-kira 200 pelajar serta guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Astana dan sukarelawan alam sekitar. Mereka bersama-sama membersihkan kawasan sekitar pantai dan program ini akan dijalankan pada setiap bulan. Jika anda datang ke Kuantan Pahang dan ingin menikmati makanan laut, pastinya tumpuan anda adalah di Tanjung Lumpur. Dan jika anda ingin bersantai dan menikmati kawasan pantai, jadikan Pantai Batu Hitam ini tumpuan destinasi anda. Kerana apa? Pantai sepanjang 4 km ini akan dibangunkan infrastrukturnya dan akan menjadi kawasan tumpuan pelancongan pada masa akan datang. Nur Fazilah Muhammad Sahir, TV3. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dengan berita dunia. Presiden Brazil mengerah pasukan tentera untuk membantu usaha memadam kebakaran hutan hujan Amazon. Perintah khas yang dikeluarkan oleh Presiden Jair Bolsonaro membenarkan kemasukan pasukan tentera di kawasan hutan simpan semula jadi, tanah milik penduduk orang asli dan semua kawasan sempadan di rantau itu. Keputusan itu dikeluarkan selepas tekanan hebat dari pelbagai pemimpin Eropah. Bolsonaro mengatakan bahawa kebakaran hutan tidak boleh dijadikan sebab untuk mengenakan sekatan punitif ke atas Brazil. Ia selepas Perancis dan Ireland menyatakan bahawa mereka tidak akan mengesahkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara Amerika Selatan sekiranya Brazil tidak menangani kebakaran Amazon. Menteri Keuangan Finland juga menyeru kepada EU untuk mempertimbangkan larangan import daging Brazil. Dalam pada itu, kebakaran hutan hujan Amazon yang semakin mengganas turut mencetuskan bantahan di seluruh dunia. Kebanyakannya menuding jari terhadap kegagalan kerajaan Brazil untuk bertindak dengan berkesan. Penunjuk perasaan berhimpun di luar kedutaan Brazil di beberapa bandar utama seluruh dunia. Antaranya di Mexico, Colombia, Argentina, Uruguay, Cyprus dan juga di London, United Kingdom. Bantahan turut diadakan di beberapa bandar utama seluruh Brazil. Hutan hujan Amazon yang dikenali sebagai paru-paru bumi itu berperanan membekalkan 20% oksigen bagi penduduk bumi serta melambatkan pemanasan global.
649,690 jemaah haji menerima khidmat rawatan pada musim haji tahun ini. Kenyataan itu dikeluarkan Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Rawatan itu disediakan di hospital dan pusat perubatan di Mekah, Madinah dan beberapa lokasi lain sepanjang musim haji. Sementara itu, jumlah kaki tangan Kementerian Kesihatan pada tahun ini adalah seramai 30,000 orang. 25 buah hospital disediakan di Mekah dan Madinah dengan 5,000 kapasiti katil. Buat kali pertama tahun ini, Arab Saudi turut menggunakan teknologi robotik untuk memberi khidmat rundingan perubatan. Lebih 2 bulan sejak bantahan mula diadakan penyokong pro-demokrasi Hong Kong, penunjuk perasaan tidak mudah menyerah kalah. Kali ini peserta protes berbaris di sepanjang beberapa jalan utama di Hong Kong membentuk rantaian manusia sepanjang 45 km. Dianggarkan rantaian manusia itu melintasi sekurang-kurangnya 39 stesen kereta api. Tindakan itu dirancang bertepatan dengan ulang tahun ke-30 perhimpunan dikenali sebagai Baltic Way yang diadakan merentasi Estonia, Latvia dan Lithuania pada 1989. Tunjuk perasaan terbaru itu diadakan secara aman bermula jam 8 malam dan berakhir beberapa jam selepas itu. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. 2 perlawanan Piala Malaysia berlangsung malam tadi membabitkan aksi kumpulan A dan B. Kemenangan terbesar kempen kali ini direkod Johor Darul Takzim selepas membelasah PKNP FC di halaman sendiri. Manakala Negeri Sembilan pula merekod kemenangan sulung kempen sekaligus menafikan hajat Terengganu FC untuk meraih tiket awal kepusingan suku akhir. Di Stadium Tan Sri Hasan Yunus Larkin, juara Liga Super Johor Darul Takzim melayan kunjungan PKNP FC dalam aksi keempat kumpulan B. Permainan menyerang yang ditampilkan tuan rumah menyaksikan mereka gah mendahului lawan 3-0 pada separuh masa. Mauricio Dos Santos yang membuka jaringan pada minit ke-13. Gonzalo Cabrera kemudian meledak gol kedua minit ke-30 dan PKNP FC dihukum dengan sepakan penalti 6 minit selepas itu yang disempurnakan Muhammad Safawi Rashid. Pada separuh masa kedua, JDT sekali lagi dihadiahkan sepakan penalti yang disempurnakan Diogo Luis Santo untuk terus menenggelamkan PKNP FC 4-0. Kelonggaran benteng pertahanan pelawat membuka ruang buat Safawi meledak gol kedua pribadi dan terakhir pasukan minit ke-62. Keputusan 5-0 memastikan skuad Harimau Selatan mengumpul kemenangan ketiga dan menjarakkan mata selaku pendahulu kumpulan, manakala PKNP pula kalah buat kali kedua. Sementara itu, naib juara Piala Malaysia 2018, Terengganu terlepas peluang untuk menempah kemaraan ke suku akhir lebih awal selepas gagal mengutip 3 mata penuh ketika menentang Negeri Sembilan. Beraksi di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, pelawat nyata berdepan kesukaran tuan rumah yang turun dengan motivasi tinggi menerusi 2 gol awal yang dihasilkan sebaik sepak mula. Jaringan oleh Faris Daniel Mat Nasir seawal minit ke-3 disusuli sepakan penalti Almir Ngito 3 minit berselang meletakkan tuan rumah selesa memimpin Terengganu FC. 9 minit sebelum separuh masa tamat, giliran pelawat memperoleh penalti sebelum disempurnakan ketua pasukan Lee Tak untuk kedudukan semasa 1-2 menuju rehat. Minit ke-66, jaringan Igor Luis kembali menambah kelebihan 2 gol buat tuan rumah. Pelawat cuba membuat kebangkitan lewat namun hanya memperoleh 1 lagi gol pada masa kecederaan menerusi Sergei Andreev. Perlawanan berkesudahan 3-2 memihak Negeri Sembilan memastikan kemenangan pertama dicipta selain menghidupkan kembali peluang berbaki 2 aksi kumpulan selepas ini. Baik aksi Rugby Super 8 Institusi Pengajian Tinggi 2019, pasukan pilihan UPM Serdang Angels membelasah Mascom Eagles 113-10 di peringkat separuh akhir Cup untuk mara ke penentuan juara berdepan UiTM Lions. Perlawanan separuh akhir Rugby Super 8 Institusi Pengajian Tinggi 2019 berlangsung petang semalam di Universiti Putra Malaysia UPM Serdang.
Tuan rumah Serdang Angels yang berdepan Mascom Eagles di Padang A nyata berada dalam kelas tersendiri apabila tidak memberi sebarang ruang kepada lawan. Deretan try dan conversion dicipta untuk menjarakkan kedudukan mata memisahkan kedua-dua pasukan. Mascom Eagles terus tenggelam dalam kedua-dua babak, gagal menandingi kehebatan Serdang Angels. Keputusan penuh berkesudahan 113-10 mata diperolehi tuan rumah membelasah lawan untuk mara ke penentuan juara petang ini di Stadium UPM. Lawan menanti Serdang Angels ialah satu lagi pasukan pilihan UiTM Lions yang menewaskan MSP Hornets 38-7. Baik, laporan tadi mengakhiri Buletin 1.30 hari ini. Variasi semangat patriotisme yang dipamerkan oleh pelbagai pihak mengakhiri paparan tengah hari ini. Saya Azaria Tagaya, salam hormat dan Assalamualaikum.